Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita satu nikmat yang besar, iaitulah nikmat iman dan juga Islam. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam yang berbahagia ini, kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Munyatul Musalli pada halaman muka surat 8 bagi kitab Jawi. Kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan rukun-rukun sembahyang. Maka pada malam ini kita masuk pada rukun yang ke-8 daripada 13 rukun sembahyang. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan kedelapan daripada 13 rukun sembahyang. Rukun yang ke-8-nya iaitulah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Jadi duduk antara dua sujud ni ialah merupakan setengah daripada rukun sembahyang. Merupakan salah satu daripada rukun-rukun sembahyang yang 13. Iaitulah duduk antara dua sujud. Adapun dua sujud itu rukun yang sebelumnya yang telah kita membicarakan, iaitulah sujud sebanyak 2 kali. Adapun rukun yang seterusnya yang kita nak bicara ni, iaitulah rukun yang ke-8, diri duduk tu. Diri duduk hak antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Sujud kali yang pertama rukun. Bangun daripada sujud pada kali yang pertama itu, kita duduk. Duduk tu ialah rukun. Diri duduk tu ialah rukun. Maka bagaimana pula cara, kaifiat, tata cara, maknanya duduk tersebut. Yang mana diri duduk itu ialah rukun, dan cara pula itu bagaimana. Maka cara ni hak sunatnya yang dikatakan dengan sunat hai'ah, iaitulah duduk iftirash. Ini cara pula. Duduk tu rukun antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tu. Cara duduk itu pula ialah duduk iftirash. Apa tu duduk iftirash? Duduk iftirash ni ta'rifnya ialah an yajlisal syakhsu
ala ka'bil yusra ja'ilan zahraha lil ardi. Duduk iftirash ni, yang mana sunat kita duduk iftirash pada rukun yang ke-8 ni, iaitulah duduk antara dua sujud. Maka disunatkan duduk cara dia tu pula ialah duduk iftirash. Maka duduk iftirash ni ialah bahawa kita duduk, bahawa duduk oleh seseorang atas buku lali kaki kiri. Atau yajlis as-saksu, bahawa duduk oleh seseorang, makna ala ka'bil yusra, di atas buku lali kaki yang kiri. Duduk begitu tu ja'ilan zahraha lil ardi. Hal keadaan kita duduk tu belakang hak kaki kiri ni ke bumi. Belakang kaki kiri maknanya ke arah bumi. Punggung kita duduk di atas kaki kiri tadi. Ini duduk iftirash. Wa yansiba qadamahul yumna, dan kita mendirikan tapak kaki yang kanan. Manakala tapak kaki hak kanan, kita mendirikan. Wa yadha' bil ardi atrafa asabi'iha li jihatil qiblah, dan kita letak ke bumi hujung kaki, segala jari-jari kaki kanan itu kita letak dia pada arah kiblat. Kita letak pula hak kaki kanan, mendirikan dia. Kemudian manakala kita letak hujung-hujung jari kaki kanan itu, arahkan dia ke arah kiblat. Bermakna kita kena melipatkan kaki kanan tadi. Melipatkan hujung jari kaki kanan tadi, menghalakan ke arah kiblat. Ni kalau kita tak biasa, tak boleh nak lipat ni. Kalau kita tak biasa, kita tak boleh nak lipat. Maka kita kena ajar daripada kecil lagi hak ni. Anak-anak kita kena ajar dia. Maknanya biar sempurna duduk tadi. Tu dia panggil duduk iftirash. Tu sunat. Tata cara begini ni, hak ni sunat. Dia duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tu rukun. Cara dia sunat iftirash. Adapun tak buat dengan cara ni duduknya, maka fadilat kita tu kurang. Mengupahnya kurang. Kalau nisbah dunia, mengupah kurang ni, gaji sikit ni kita tak nak. Kalau nisbah dunia. Ni apatah lagi akhirat. Walhasilnya, hak ni benda kita tak nampak lah. Kelebihan, fadilat, pahala ni. Maka manakala tak nampak, kita tak rasa besar. Walhasilnya kita kena rasa besar perkara tersebut. Itu duduk antara dua sujud, maknanya sunat duduk iftirash caranya. Begitulah dalam keadaan segala duduk-duduk hak ada di dalam sembahyang, melainkan tahiyat akhir saja. Adapun tahiyat akhir dinamakan duduk tawarruk. Adapun hak lain daripada tu, duduk hak di dalam sembahyang, sunat kita duduk dengan caranya hak dipanggil dengan iftirash. Mana? Di antaranya, hak duduk di dalam sembahyang, iaitulah yang pertamanya duduk istirahah. Duduk istirahah ni duduk ambil rehat sekejap. Itu dia panggil duduk istirahah. Mana? Pada rakaat yang pertama, untuk kita bangkit kepada rakaat yang kedua satu. Tu. Di sana ada duduk istirahah. Sebelum kita bangkit tu. Manakala kita sujud yang kedua, Allahu Akbar, nak naik bangkit pada rakaat yang kedua, duduk istirahah. Di situ sunat kita duduk dengan caranya iftirash tadi. Duduk istirahah laginya pada rakaat yang ketiga. Pada sujud yang kedua, di rakaat yang ketiga,
kita nak bangkit kepada rakaat yang keempat, ketika tu ada lagi duduk istirahah. Duduk istirahah ni ialah dengan caranya duduk iftirash. Tu duduk istirahah. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Duduk tahiyat awal pun sama, tata caranya hak lebih sekali pahalanya dengan cara duduk iftirash. Tadi duduk iftirash. Dan yang ketiganya, duduk bagi orang yang masbuk. Orang yang ketinggalan dengan imam. Imam di rakaat yang keempat misalnya. Maka imam di rakaat yang keempat, dia duduk tahiyat akhir. Dia nak salam. Kita bukan rakaat kita tu. Kita duduk, kita tahiyat bersama-sama dengan dia. Itu dia panggil tahiyat. Kita ikut imam. Mutaba'ah imam. Bukan rakaat kita, bukan tahiyat kita. Maka ketika itu kita duduk iftirash. Imam duduk tawarruk. Kerana tahiyat akhir. Kita. Tawarruk juga dah. Kita duduk iftirash. Duduk iftirash. Itu duduk bagi orang hak masbuk. Dan yang keempatnya, duduk orang hak nak sujud sahwi. Duduk bagi orang yang nak sujud sahwi. Contoh, dia ketinggalan, dia tertinggal. Maknanya dia terlupa untuk baca kunut contohnya di solat subuh. Maka di akhir nanti, di tahiyat akhir, maka dia nak sujud sahwi. Di tahiyat akhir ni, dah dia nak sujud sahwi, disunatkan dia duduk iftirash. Bukan duduk tawarruk. Duduk tawarruk nanti setelah mana kita selesai sujud sahwi. Bermakna di tahiyat akhir tu duduk iftirash. Baca bacaan tahiyat akhir, kemudian sujud sahwi 2 kali. Lepas daripada sujud sahwi yang kedua, di situ baru duduk tawarruk, barulah kita beri salam. Tu beberapa keadaan-keadaan duduk di dalam sembahyang. Walhasilnya, segala duduk yang di dalam sembahyang, sunatnya kita duduk dengan cara iftirash. Ni hak terlebih pahala sekalinya. Hak banyak pahala sekalinya. Lain daripada tu kurang. Bukan tidak sah, kurang. Sama ada kita duduk kaki bersilang ke, ataupun kita duduk apa lagi, dengan cara mana sekalipun, hak tu kurang pahalanya. Anaknya duduk iftirash. Tu duduk iftirash. Jadi yang kedelapannya, yang kedelapan daripada rukun sembahyang itu ialah duduk antara 2 sujud. Ini rukun yang kedelapannya, duduk antara 2 sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, ini dia panggil ghayah pada kata duduk antara 2 sujud. Kata duduk antara 2 sujud ni ialah rukun maknanya. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, rukun juga ni, duduk antara 2 sujud ni. Itu rukun. Rukun yang ke-8. Jadi duduk antara 2 sujud ni pula dengan tamakninahnya. Tamakninah bagi duduk tu, kena ada tamakninah syaratnya. Tamakninah ni ialah sukunun ba'da harakatin. Ada diam lepas daripada bergerak. Lepas daripada bergerak tu ada diam. Itu dia panggil tamakninah. Kalau tanpa tamakninah, duduk antara 2 sujud kita tadi tidak sah. Itu syarat sah dia. Syarat nak jadi duduk antara 2 sujud tu. Kena ada tamakninah. Dan jangan dipanjangkan dia kan duduk antara 2 sujud ni. Jangan kita panjangkan dia. Jangan di sini dengan makna haram, lagi batal sembahyang kita kalau kita panjangkan duduk antara 2 sujud. Panjang tu pula dengan sengaja lah. Kita duduk antara 2 sujud. Lama tu qadar mana? Haram duduk lama tu. Lama ni
Dengan sengaja ni maknanya setelah mana kita telah tamat dah baca bacaan hak sunat, hak warid. Maknanya pada duduk antara dua sujud tu. Iaitulah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas daripada tu, dia sengaja duduk antara dua sujud tu lama. Maka haram. Haram dulu. Tak batal lagi. Batal bila batal? Kerana tak boleh lama sini ni. Batal apabila lama dia diam tadi. Hak setelah daripada dia baca dah bacaan-bacaan hak warid tu. Manakala duduk antara dua sujud, dia senyap. Senyap dia tu lama tu lebih daripada qadar baca sekurang-kurang tahiyah. Mana bacaan sekurang-kurang tahiyah? Maklum. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu sekurang-kurang tahiyat. Sekurang-kurang tahiyat bacaannya. Maka lama kita duduk tadi tu. Lama duduk diam tadi tu. Setelah mana kita baca dah. Maknanya Rabbi firli. Duduk lama tu. Lebih daripada qadar sekurang-kurang tahiyat tadi. Maka batal. Maka batal lah. Pada ketika itu, sekiranya lama tu lebih daripada qadar baca tahiyat. Qadar baca sekurang-kurang tahiyat. Maka batal sembahyang kita. Tak boleh. Dah tak boleh nak lama di sini ni. Jangan dipanjangkan dia ayat ni. Haram lagi batal kalau kita panjangkan dia dengan sengaja. Dan jangan dipanjangkan dia kan duduk antara dua sujud. Demikian lagi. Demikian maknanya jangan kita panjangkan. Demikian lagi, yakni jangan kita panjangkan. Maknanya perkara tersebut jangan kita panjangkan tu pada iktidal. Pada iktidal pun sama. Serupa pada pihak duduk serupa dengan rukun duduk antara dua sujud ni, yakni pada pihak jangan lama, iaitulah pada iktidal. Pada iktidal pun sama. Tak boleh. Tak boleh lama. Tak boleh lama. Haram lagi batal kalau tak kena lagu. Haram dulu. Duduk lama tu. Jadi batal tu bila? Kalau hak dalam bab iktidal ni pula tak boleh lama. Iktidal. Batal ni setelah mana dia baca dah. Dia baca dah maknanya hak warid bacaan ketika mana iktidal, iaitulah apa? Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Contohnya. Kemudian dia berdiri lama. Duduk lagi dalam posisi iktidal. Lama dia duduk tu. Lama dia duduk tu haram. Lama tu dia panjangkan pada iktidal tu haram. Batal bila? Batal setelah mana lama dia tu lebih daripada bacaan Fatihah pertengahan. Lebih kurang 25 saat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim hinggalah waladdallin. Kita katakan 25 saat masanya yang pertengahan bacaan tadi. Maka lama dia pada iktidal ni lebih daripada tu. Sedangkan dia baca dah. Ketika tu batallah sembahyang dia. Batallah sembahyang dia. Tu tak boleh. Itu jangan dipanjangkan akan dia akan duduk antara dua sujud ni. Demikian lagi tak boleh kita panjangkan juga pada iktidal. Kerana apa tak boleh ni? Ilat dia. Kerana rukun yang pendek
kedua-dua duduk antara dua sujud dan juga i'tidal. Kerana dua-dua ni dipanggil rukun yang pendek. Jumlah daripada rukun yang pendek. Dan sunat menghantarkan dua tapak tangan bagi seseorang tadi. Sunat kita hantar, kita letak di atas dua lutut bagi seseorang. Ni pada duduk antara dua sujud tadi. Sunat kita letak tangan kita, tapak tangan kita di atas dua lutut kita. Dua lutut kita. Hal keadaan kita letak tangan kita, tapak tangan kita di atas dua lutut kita pada posisi duduk antara dua sujud ni, posisi duduk antara dua sujud ni, hal keadaan dihunjurkan, yakni dihunjurkan ke arah kiblat. Segala anak jari bagi seseorang tadi. Tangan tadi kita letak tapak tangan kita di atas dua lutut. Hal keadaan tangan tu pula kita hunjurkan ke arah kiblat segala anak jari-jari kita tadi. Hunjurkan ke arah kiblat. Dan sunat ia seseorang duduk istirahat. Bila sunat kita duduk istirahat ni, kemudian daripada sujud yang kedua. Sunat kita duduk istirahat selepas daripada sujud yang kedua. Sujud yang kedua hak mana? Sujud yang kedua yang hendak berdiri ia seseorang daripada sujud yang kedua tadi. Hak mana ni? Iaitulah pada rakaat yang pertama nak naik kepada rakaat yang kedua, sunat kita sunat kita duduk istirahat. Dan rakaat yang ketiga nak naik kepada rakaat yang keempat, sunat kita duduk istirahat di sana. Sunat. Manakala sunat kita duduk istirahat di sana, dan sunat lagi ia seseorang bertelekan. Bertelekan maknanya kita tekan di atas dua tapak tangan bagi seseorang, kita tekan tangan kita, dua tapak tangan kita. Bila kita tekan ni, tak kala berdiri daripada istirahat untuk naik kepada qiyam. Sunat kita tekan pula manakala nak naik itu dengan dua tapak tangan, bukan kepah, bukan genggam, tidak. Ada setengah orang tu dia genggam. Dia genggam. Bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tekan dengan tapak tangan terus naik kepada rakaat yang kedua. Situ habis situ. Kesembilan daripada rukun-rukun sembahyang yang 13. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.